Al-Hadithul Rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Al-Hadithul Rabi', hadis yang keempat. Hadis yang kita belajar pada malam ini adalah hadis yang keempat daripada hadis 40, yaitu an Abi Abdurrahman, daripada Abi, ayah. Abi maksudnya ayah. Daripada ayah Abdurrahman. Siapa nama ayah kepada Abdurrahman ni? Yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Nabi ni? Wa huwa as-sadiqul masduq, yaitu dia yang benar lagi dibenarkan. Nabi ini bukan setakat dia benar, bahkan dia dibenarkan. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mempertikaikan kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dia? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Nabi kata, inna ahadakum, sesungguhnya seorang daripada kamu tak kira sama ada laki-laki, sama ada perempuan, tua, muda, kecil, besar, cacat ataupun sempurna, kamu, kata Nabi, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpul kejadiannya dalam perut mak dia, 40 yawman nutfatan, 40 hari sebagai kumpulan air mani. Ya, baik-baik. Hadis ni dia nak mengajar kepada kita tentang kejadian manusia. Manusia ni diciptakan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, iaitu mula masuk air mani dan beradanya air mani dalam rahim seorang perempuan, berlegar air mani tersebut selama 40 hari. Air mani duduk dalam perut selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan, kemudian air mani itu bertukar menjadi darah. Mithla dhalika, selama 40 hari pula. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, kemudian bertukar menjadi seketul daging 40 hari pula. Thumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuskan kepadanya, kepada itu hak daripada air mani itu. Daripada air mani bertukar kepada darah, bertukar kepada daging itu. Diutuskan para malaikat kepada janin tadi.
Fayunfakhu fihi ruh, lalu malaikat pun meniupkan ruh. Mula-mula apabila malaikat sampai, malaikat tiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan malaikat menulis 4 kalimah, iaitu bikatbi rizkihi, yang pertama dituliskan rezekinya. Wa ajalihi, yang kedua dituliskan ajalnya. Wa amalihi, yang ketiga dituliskan amalannya. Yang keempat, wa syaqiyyin aw sa'id, ditulis sama ada dia ni celaka ataupun bahagia. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu, sesungguhnya seorang daripada kamu beramal ia bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli syurga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada jarak antara dia dan juga antara syurga itu kecuali 1 hasta lagi nak sampai ke syurga. Fayasbiku ilaihil kitab, oleh kerana telah tertulis di Lauh Mahfuz bahawa dia ini berakhir dengan jahat. Fayamalu bi amali ahli nar, maka dia tiba-tiba berubah melakukan amalan-amalan ahli neraka. Fayadkhulaha, lalu dia mati dan masuk dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, golongan yang kedua ada di antara kalangan kamu yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', kecuali tidak ada antaranya dan antara neraka itu kecuali 1 hasta lagi nak sampai ke neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, oleh kerana tertulis di Lauh Mahfuz dia ini adalah seorang yang baik, maka fayamalu bi amali ahli jannah, tiba-tiba dia berubah melakukan amalan-amalan ahli syurga, dan mati dia pada waktu itu. Fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam syurga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dihormati sekalian, sebelum saya menguraikan hadis ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita melihat siapa dia Abi Abdul Rahman ni. Abi Abdul Rahman ini merupakan gelaran kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Nama dia Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hadali. Tengok. Orang Arab ni apabila dia sebut nama, dia akan sebut sampai kepada 4 ataupun 5 keturunan. Kemah dia. Abdullah, keturunan dia, ayah dia bin Mas'ud. Mas'ud bin Ghafil. Ghafil bin Habib al-Hadali. Mana 4 generasi. Jadi kita tak tahulah kita. Kalau saya Zakaria bin Muhammad bin Abdullah bin Saleh. Setakat 4. Ingat lagi insya-Allah. Lagu mana kakakku Saudah? Saudah binti Yusuf bin tak tahu dah. Barak. Parak ni. Sampai peringkat dia tahu ayah dia. Tok dia tak tahu. Memang berat. Memang berat. Ingat baik-baik saudara-saudaraku di luar sana. Tolong daripada sekarang ni awak mencari silsilah keturunan awak. Paling kurang 4 keturunan. Ataupun paling tidak 5. Kena tahu. Jangan setakat kita dengan ayah kita je. Tok kita tak tahu. Ayah kepada atuk kita tak tahu. Ayah kepada ayah atuk tak tahu. Tak boleh. Besok akan menimbulkan masalah yang besar apabila dimatikan oleh Allah Ta'ala nanti. Baik. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud ni? Siapa dia? Dia kata Abdullah bin Mas'ud ni dia merupakan di antara orang-orang yang terdahulu memeluk agama Islam. Dulu, di awal Islam dulu, memang tak ramai orang minat kepada Islam. Tak ramai orang suka kepada Islam. Sebab zaman itu dia panggil zaman jahiliah. Macam zaman kita sekarang lah. Kita sekarang menuju zaman jahiliah. Walaupun orang mengajar, merata tempat,
Tapi masih lagi kita seolah-olah mahu mengekalkan budaya yang direka cipta itu sebagai satu amalan. Sepatutnya apabila kita belajar dan kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, berhentilah. Jangan terus kita lakukan, berhenti. Yang salah tu kita taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tak. Kita ni masih kekalkan apa yang kita lakukan. Kenapa? Sombong. Kita rasa kita hebat. Hebat mana gak kita ni? Baik, maknanya Abdullah bin Mas'ud ni adalah di antara sahabat yang paling awal memeluk agama Islam. Yang kedua, siapa dia Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ni, dia merupakan di antara orang yang dalam senarai pembesar-pembesar sahabat. Mana sahabat Nabi yang besar-besar, yang hebat-hebat, dia salah seorang. Dan juga Abdullah bin Mas'ud ini merupakan orang yang amat berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Di mana? Di Makkah. Di mana pada waktu itu kakakku Nur Bazian, orang tak berani nak tunjuk perlakuan Islam di hadapan orang mama. Kenapa? Kerana kejahatan kafir Quraisy ini bukan setakat dia menghalang, bahkan dia menentang dan mengenakan macam-macam tindakan dan ancaman. Nabi kita bukan setakat dibaling dengan batu. Bahkan mereka itu sembelih unta. Ambil najis unta ini disebar ke atas belakang Nabi. Sewaktu mana Nabi tengah sujud. Jahat tak jahat orang yang apa dengan kafir Quraisy ni? Jahat. Tetapi dalam keadaan begitu, Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang yang berani demi menyebarkan syiar Islam, membaca Quran dengan begitu kuat. Kalau kita sekarang kan, kita ni berani buka mikrofon masjid supaya didengari oleh orang ramai, tanpa mengambil kira siapa dia orang di sebelah dia. Tak peduli. Yang paling penting, aku nak sebarkan syiar Islam. Mu nak terima, terima. Tak nak terima, jangan marah. Senyap-senyap sudahlah. Dia ni orang yang berani. Sehingga pernah dia diseksa kerana menyebarkan Islam secara terang-terangan. Baik, siapa dia Abdullah bin Mas'ud ini? Abdullah bin Mas'ud ini, dia merupakan khadam Rasulullah SAW. Khadam ni siapa dia? Khadam ni apa dia? Khadam ni makna pembantu ataupun orang yang sanggup berkhidmat kepada baginda Nabi. Jadi sebab itulah kakakku Kusmiati, sepatutnya orang-orang agama ni ramai orang minat menjadi khadam dia, menjadi pembantu dia, menjadi penolong dia. Zaman dulu ya, zaman sekarang tak ada. Zaman sekarang tak ada. Kita tengok ulama-ulama ni dia jalan seorang dia je. Kenapa? Orang ramai ni dia seolah-olah dia merasakan dia tu sama tinggi dengan alim ulama. Sebab itu Allah Ta'ala hilang keberkatan hidup kita. Sama juga dengan ibu bapa. Guru-guru yang memberi pendidikan kepada anak-anak dia, dia tahu hormat. Orang dulu, kalau kita tahu orang ni menjadi guru kepada anak kita, kita akan hormat kepada orang itu. Tapi orang sekarang tak. Bahkan mencari salah guru ada. Sebab itulah anak kita mengaji tinggi-tinggi, tapi perangai lebih kurang lembut pada perangai. Lebih kurang keruh atas pokok. Ilmu banyak, tapi perangai. Awak kena beza antara ilmu dengan perangai. Ilmu satu perkara, perangai ini satu perkara. Jadi untuk menampakkan seorang itu bagus, kena dilihat kepada perangai. Ilmu orang tak nampak sebab benda duduk dalam dada. Perangai ini orang akan nampak dan orang boleh nilai. Baik. Abdullah bin Mas'ud juga merupakan orang yang terkenal di kalangan para sahabat yang suka menyimpan rahsia Rasulullah. Apa-apa sahaja rahsia Rasulullah dia simpan. Dia tak beritahu kepada orang. Kita, apabila kita tahu, sudah. Sebar tu. Kenapa? Sebab kita ni suka, orang kata-kata nak nyohu, nak nunjuk. Suka nak jadi jago. Terutamanya dalam menyebarkan berita-berita. Tengok keputusan, belum lagi. Apa dan contoh, keputusan COVID, belum lagi diumum. Tapi dia sebar dah.
Sebab apa? Sebab dia ada orang dalam ni belum lagi apa nama ni pengarah itu bercakap. Dia ada sebar dah. Oh, apabila dia boleh berbuat demikian, dia rasa hebat aku. Hebat mana kamu? Orang hebat bukan dilihat kepada itu. Orang hebat dilihat kepada disiplin ilmu. Tu baru orang hebat. Baik. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud ini? Abdullah bin Mas'ud ini, rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, dengar elok-elok. Dengar elok-elok siapa dia Abdullah bin Mas'ud ni. Abdullah bin Mas'ud ini, dia merupakan seorang yang kuruh je orangnya. Kuruh. Kuruh orang. Sudahlah kuruh. Hitam legam pula. Ya Allahu Akbar. Kuruh sekali dah kuruh. Lepas tu hitam pula. Ya Allah Rabbi. Lepas tu pendek pula dah. Oh, alah cukup belaka. Sifat-sifat yang tidak disukai oleh orang ramai ni. Kurus ada pada dia. Hitam legam pun ada pada dia. Pendek pun ada pada dia. Tetapi, ingat baik-baik. Tetapi walaupun dilihat kepada rupa yang dalam keadaan begitu, kalau kita tengok macam cacat lah, ataupun macam tak, apa ni kita kata tak molek lah. Dah lah kuruh. Lepas tu hitam pula. Lepas tu pendek pula kan. Kalau kita lihat. Tetapi, tidaklah menjadi kurang dan terhina peribadi dia. Tak kurang. Tak hina. Kenapa? Sebab Abdullah bin Mas'ud ini dikatakan dia merupakan lautan ilmu. Maksud, orang yang banyak ilmu. Sebab itu orang banyak ilmu ni jangan main. Orang banyak ilmu walaupun orang yang huduh. Bini comel. Jangan main-main. Bini comel. Bini kaya. Orang ramai suka kepada dia. Ingat, kenapa? Kerana orang minat kepada dia kerana ilmu. Bukan minat kerana orang. Bukan minat kerana tuan. Begitu. Baik. Nabi mengatakan laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha. Nabi kata bukanlah kecantikan itu pada pakaian yang kamu pakai. Saudara Hilmi, Nabi kata bukanlah comel itu pada pakaian yang kamu pakai. Ataupun bukanlah comel itu pada rupa paras kamu. Walakinnal jamalul ilmi wal adabi. Tapi kata Nabi, sebenar-benar cantik dan comel itu ialah orang yang comel ilmunya, orang yang comel ilmunya dan comel akhlak dia. Allah kalau seorang tu ilmunya ada, akhlak pula ada, Allah lah comelnya. Kak Mazian, kalau kita tengok comel muka, nikah 2 tahun udah. Tapi kalau ilmu, selagi mana ilmu masih ada pada dia, ataupun akhlak, selagi mana akhlak masih ada pada dia, orang respect sampai mati. Kalau comel, apabila hilang comel dia, kekal dengan huduh. Siapa dia nak? Tak ada orang nak. Tuh. Baik. Pernah satu ketika, para sahabat baginda tertawa. Tertawa apabila melihat kedua belah kaki Abdullah bin Mas'ud yang kuruh ni. Kalau tengok kuruh, tak kaki kuruh, tak comel lah. Jadi para sahabat yang nakal-nakal ni tengok, tertawa, suka. Ketika itu baginda ada. Baginda menemplak sahabat-sahabat yang suka apabila melihat kurus kaki Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi membela Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, jika ditimbang kaki Abdullah bin Mas'ud ini, jika ditimbang kaki Abdullah bin Mas'ud ini dengan timbangan Bukit Uhud, maknanya ambil satu neraca, timbang 2 kaki Abdullah, satu neraca lagi tu timbang Bukit Uhud. Sudah tentu kata Nabi, berat kaki Abdullah bin Mas'ud lagi daripada Bukit Uhud. Sahabat-sahabatku kenal pada Bukit Uhud ni. Dan saya yakin sahabat,
Ramai dah pergi ke Mekah. Bila kita pergi ke Mekah, kita akan dibawa melawan Bukit Uhud. Jadi makna Bukit Uhud ni besar, makna beratlah dia. Tetapi Nabi kata, kalau ditimbang kaki Abdullah dengan Bukit Uhud, sudah tentu berat kaki Abdullah bin Mas'ud lagi daripada Bukit Uhud. Kenapa? Kerana ukurannya bukan diukur kepada apa yang kamu nampak. Ukuran ini bukan dilihat kepada fizikal, kepada tubuh badan itu. Tetapi yang menjadi ukuran di sisi Allah Ta'ala adalah amalan. Jadi oleh yang demikian, sahabat-sahabatku yang ku kasih sekalian, sebelum kita belajar hadis ini, kita kenal dulu siapa dia Abdullah bin Mas'ud. Baru kita belajar hadis. Baru kita tahu siapa dia Abdullah bin Mas'ud. Baik. Hari ini Nabi SAW mengajar kita bagaimana cara manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ingat, sekejap lagi ada soalan. Sekejap lagi ada soalan. Siapa dia yang boleh jawab, maka saya akan sponsor nasi arah esok. Jadi sebab itu saya suruh ambil kertas, ambil pen, catat elok-elok. Bukan saya nak rasuah. Saya nak supaya pelajar-pelajar kita ini seronok dan mengambil pendekatan untuk bersungguh-sungguh menimba ilmu. Bukan kata sambil dengar ceramah, sambil makan, sambil dengar ceramah, mata sebelah duk tengok TV. Bukan begitu. Biar kita berdisiplin. Baik. Allah Ta'ala mengajar kita. Nabi SAW menyebut dalam hadis ini bagaimana cara Allah Ta'ala menciptakan kita manusia. Yang pertama, Allah Ta'ala ciptakan kita melalui proses air mani. Air mani yang orang tu dia masuk air mani boleh jadi 450 koloh dah masuk dalam rahim bini dia. Dalam tubuh bini dia. Tapi hak jadi anak setitik je. Ingat baik-baik. Setitik tu hak jadi anak. Jadi yang jadi anak di setitik, daripada setitik air mani ini akan berada dalam rahim bini selama 40 hari. Air mani itu berada dalam rahim isteri 40 yauman nutfatan, 40 hari. Selepas itu summa yakunu alaqatan mithla dhalika, selepas 40 hari air mani itu bertukar menjadi darah selama 40 hari pula. Jadi berapa? Apa nama ni Fatimah Yusuf? 80 berertinya berapa bulan? Kalau dikira dengan bulan, berapa bulan? Makna 2 bulan lebih. Kemudian summa yakunu mudghatan mithla dhalika, kemudian daripada darah itu bertukar menjadi daging selama 40 hari pula. Maknanya jadi 120 hari. 120 hari ini bukan ke 4 bulan. Sebab itulah hukum dia haram seorang menggugurkan anak pada waktu usia anak dalam kandungan 4 bulan. Hukum orang menggugurkan anak itu sebagai membunuh. Ingat baik-baik. Sebagai membunuh. Kenapa? Sebab janin sudah pun terbentuk dan menjadi manusia. Lepas 4 bulan ataupun 120 hari, thumma yursalu ilaihi malaku, Allah Ta'ala utus kepada para malaikat, malaikat tolong kamu pergi kepada janin yang berada dalam kandungan ibu dia, tolong kamu pergi, fayunfakhu fihi ruh, dan tolong masuk ruh. Tolong kamu masukkan ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, Allah memerintahkan malaikat tadi yang memasukkan roh, yang memasukkan nyawa dalam janin, dalam tubuh janin tadi. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat itu, tolong kamu tulis 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, bikat bi rizkihi, tolong kamu tulis rezeki dia banyak mana. Rezeki dia sampai umur berapa? Kamu tulis. Yang kedua, wa ajalihi, ajal dia, makna panjang mana umur dia. Wa amalihi, amalan dia ni bagaimana? Dia suka ke tak beramal ataupun jenis bakam melah. Yang keempatnya, wa syaqiyyin aw sa'id, tolong kamu tulis sama ada orang ni celaka ataupun bahagia. Maknanya celaka ataupun bahagia, maksudnya kita bagi orang ni jenis mati dalam iman ataupun mati dalam kufur. Sebab itulah
rakan-rakanku semua, waktu isteri kita mengandung, tok laki pula, suami, tolong perbanyakkan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak dalam kandungan kami, anak dalam kandungan isteri kami ini, jadikanlah ia anak yang terbaik. Berilah kemurahan rezeki yang terbaik, ajal yang terbaik. Jadilah dia model yang terbaik. Perbanyakkan doa. Ni masalahnya malah nak berdoa. Bini dia tengah ngandung, perut besar, nak tarik perut pun tak gerak, bawa lagi pergi shopping. Main TikTok lah. Bawa lagi pergi, apa nama ni, senam aerobik tu. Apa dia ni? Zumba. Zumba ke zombie? Zumba. TikTok lah. Ya Allah Rabbi, bodohnya manusia ni. Sedangkan kalau dia mengaji agama pada saat itu, malaikat tengah nak tulis tu, kita pun doa. Ya Allah, memberilah anak aku jadi begini, jadi begini, jadi begini. Malaikat pun sampaikan apa yang disebutkan oleh kita kepada Allah. Ya Allah ni, tok laki dia minta supaya anak dia jadi begini. Tuhan kata memberi. Anak kita akan terjadi mengikut apa yang kita doa. Terima kasih sahabat saya Ustaz Mursyidi. Ustaz Mursyidi ni PPK Zone 4. Terima kasih. Okey. Lepas itu diterangkan pula bagaimana situasi takdir yang berlaku kepada seseorang. Yang ni yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan kita situasi takdir kita. Sama ada ditakdirkan kita berakhir dengan kebaikan ataupun kejahatan. Lalu Nabi kata, "Wallahilladzi la ilaha ghairuh," demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Ada kalanya di antara kalangan kamu ini, orang yang di peringkat permulaannya, Allah Ta'ala takdirkan dia ni seorang yang suka melakukan perkara-perkara baik. Makna amalan ahli syurga ni mana benar-benar baiklah. Suka baca Quran, suka datang ke masjid, suka buat segala benar-benar baik, suka. Tapi kata dia, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, oleh kerana di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni, hak waktu malaikat nak tulis tadi tu. Yang saya kata yang kita kena doa banyak. Waktu malaikat nak tulis orang ni berakhir dengan jahat ataupun berakhir dengan baik. Jadi oleh kerana di Lauh Mahfuz orang ni ditulis berakhir dengan jahat, dekat dah nak mati, molek-molek di peringkat permulaan dia melakukan kebaikan. Tapi oleh kerana pada waktu malaikat menulis tadi, dia ni berakhir mati dalam kejahatan, molek-molek bertukar, berubah, melakukan amalan ahli dengan sejeka lagi nak masuk ke syurga Allah Ta'ala. Ibarat kata dekat nak mati dah. Dekat nak mati dah. Tetapi oleh kerana ditakdirkan dia ahli neraka, maka dia bertukar melakukan amalan ahli neraka. Cuba kita tengok sekarang, ramai ke tidak orang kita. Di peringkat permulaan baik, akhir sekali, dekat nak mati nak jadi jahat. Nak jadi tolol, yang jadi bengong tak terlalu, dan mati dalam keadaan jahat dan bengong. Maka orang ni kata Nabi, fayadukhulaha, maka masuklah dia, dimasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada berlakunya perkara demikian. Baik, Nabi cerita lagi situasi yang kedua. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Ada di antara manusia yang di peringkat mula-mulanya dia ni banyak melakukan perkara-perkara ahli neraka. Makna semayang band, dok mengaji, dok puasa, dok semua jahat belaka. Termasuklah suka melacur, suka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala lah. Tetapi, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', oleh kerana pada waktu malaikat tulis tu, orang ni berakhir di atas kebaikan. Dekat nak mati dah, walaupun dia jahat, tiba-tiba nak berubah. Dekat nak mati berubah, dia semayang, dia puasa, dia ni suka lakukan kebaikan. Ya Allah Rabbi, tiba-tiba zat mati dia. Dalam keadaan dia semayang, dia berpuasa, dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, fayadukhuluha, maka Allah Ta'ala masuk dia dalam syurga.